نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أنت لها يا الله di atas kau lah bagi setiap perkara walau azumat sekalipun ia besar farrijah engkau rungkai ia ya Allah bifadli dengan kelebihan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, kau sejahterakan bagi kami akan Ramadan yang kami masih lagi berada pada hari ini. Yang Alhamdulillah kami dah mula masuk kepada fasa yang kedua tuan-tuan. Wasallim Ramadan alana. Ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah kau sampaikan kami sehingga penghujungnya Ramadan. Ya Allah, dengan kemuliaanmu ya Allah kau jadikan kami orang yang berada sehingga tamatnya Ramadan. Watasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, kau sejahterakan Ramadan kami yang mudah-mudahan setiap amalan, ketaatan, kebaikan dan apa jua yang kami lakukan dalam Ramadan pada kali ini mutaqabbala, mudah-mudahan diterima semuanya daripada kami. Amin Allahumma amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi barakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif tuan pengarang kitab ini yang bernama Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat agama kepada calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita bersambung daripada nasihat yang ke-38 yang diriwayatkan daripada Ka'ab Al-Akhbar. Berkata ia, Al-husunu lil mu'minina minasyaitani thalathun. Al-masjidu hisnun wa zikrullahi hisnun wa qiraatul qur'ani hisnun. Artinya apa? Berkata Ka'ab bin Al-Akhbar, Al-husunu lil mu'min, bermula benteng bagi orang mukmin itu. Pagar, benteng, apa lagi? Tembok dan penghalang bagi orang mukmin itu. Nak halang daripada apa? Nak benteng daripada apa? Nak jaga daripada apa? Lil mu'minin naminas syaitan, benteng daripada syaitan. Ustaz, bukan ke Ramadan syaitan dipenjara, pintu neraka ditutup dan pintu syurga dibuka seluasnya? Betul. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Memang syaitan dipenjara tuan-tuan, tapi jangan kalian lupa dalam tubuh kita ni ada anak didik syaitan. Ada anak didik syaitan yang mereka ini ikut kita pagi, petang, siang, malam. Iaitu siapa namanya? Qarin. Qarin ni anak murid syaitan. Jadi maknanya, sebab tu tak pelik kenapa dalam bulan Ramadan masih ada lagi yang melakukan ma'asi kepada Allah Ta'ala. Dalam bulan Ramadan kenapa masih ada yang tak salat? Dalam Ramadan kenapa ada masih lagi yang tidak berpuasa? Dalam Ramadan ada masih lagi yang mencuri, makan riba dan sebagainya. Sebab apa tuan-tuan? Nafsu. Dan nafsu itu dibelai oleh qarin. Bila syaitan tak ada, walaupun di penjara tuan-tuan, anak murid dia ada. Adakah kalian jelas?
Jadi al-husunu lil mu'min. Kita kena faham, kita kena jelas tuan-tuan. Bermula tembok bagi orang mukmin itu daripada syaitan. Syaitan yang sungguh-sungguh syaitan, sama ada dibangsakan dengan jin atau qarin, anak murid didik syaitan. Salasun, ada 3 perkara. Yang insya-Allah dalam hashtag Santapan Rohani pada pagi ini kita akan lebih jelas dan kita tahu jalan keluar. Dan sekiranya kehidupan kita masih lagi dipelenggu oleh ikutan nafsu yang begitu kuat, dan sekiranya hidup saya dan hidup kalian masih lagi jauh yang kita rasakan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayuh bersama-sama kita semak balik tuan-tuan, ada ke tidak kita buat 3 perkara ni? Ada ke tidak kita buat 3 perkara ni? Jadi maknanya sekiranya salah satu daripada 3 ni kita tak buat, maka tak pelik tuan-tuan, hidup kita tak ada benteng. Tanah seluas mana pun kalau tak berpagar, orang boleh ceroboh. Tanah seluas mana pun tuan-tuan kalau tak berpagar, binatang boleh masuk. Kalian boleh hambat, kita bela anjing. 4, 5, 6 ekor. Sah tak bela anjing dalam Islam? Sah. Dalam Islam ada diajar anjing untuk jaga buru, untuk pergi berburu, anjing untuk jaga hayawan. Dalam Islam tu semua ada tuan-tuan. Yang diharamkan bawa masuk ke rumah. Ada anjing orang Islam bawa masuk ke rumah, yang tu dilarang. Baik. Jadi maknanya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bila mana kita bincangkan berkenaan tuan-tuan, tanah luas, binatang masuk, haiwan masuk, lembu masuk, babi hutan masuk, tuan-tuan boleh beli anjing, suruh halau, besok dia masuk balik. Halau, lepas tu dia masuk balik. Itulah yang berlaku pada kehidupan kita secara realitinya. Jelas ke jelas? Jadi, apakah 3 benteng yang digariskan oleh agama, yang didatangkan oleh para ulama, yang pasti ilmuan ini daripada Rasulullah dan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan pada hari ini kita ambil pendekatan dan kefahaman. Tulis yang pertama. Salasun, ada 3. Ada 3. Kalau dapat buat 3-3, tembok tu keras lah. Pagar tu luas macam tembok Cina. Masalah. Kalau kita dapat buat 1 daripada 3, bujur. Maknanya ada juga benteng. Walaupun pagar tu pagar kayu. Nak beli kawat tak mampu. Bubuh kayu dulu, ketuk. Ambil daripada pokok-pokok apa tu? Apa pokok hutan tu yang dekat dalam air tu? Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ambil kayu-kayu tu. Lepas tu kita pacak. Sekurang-kurangnya, tuan-tuan, ada 1 daripada 3, kalian dah ada benteng. Baik. Apakah benteng yang pertama, tuan-tuan, yang perlu kita ada? Terima kasih Hajar Mahni Agam. Pokok bakau. Pokok bakau tu kan keras. Dia boleh hidup dekat air. Baik. Yang pertama, tulis di ruangan komen. Pertama, Al-Masjidu Hisnun. Hari ini kita semak. Santapan Rohani ini digunakan ia untuk kita semak hidup kita dan buat perubahan sedikit demi sedikit. Yang pertama, Al-Masjidu Hisnun. Masjid tu menjadi pagar. Masjid tu menjadi benteng. Masjid tu menjadi pelindung kepada kehidupan kita. Yang pertama, masjid. Dan bila sebut masjid, maka setengah ulama qiyas. Kalau surau ustaz termasuk juga. Termasuk juga. Sebab kalau kita nak cerita kriteria masjid betul-betul, tuan-tuan, dalam Islam ni ada kaedah dia. Yang ada dekat Malaysia semua dipanggil masjid jami'. Masjid yang dihimpunkan dan dinamakan. Kalau ikut masjid yang betul-betul dalam dunia ni ada beberapa sahaja. Pertama, Masjid Nabawi. Kedua, Masjidil Haram. Ketiga, Masjidil Aqsa. Keempat, Masjid Qiblatain. Kalau tak silap lah, kalau salah saya perbetulkan. Sebab semayang di tempat-tempat ni pahala berbeza. Maknanya solat di Amerika, masjid di Amerika, dengan solat Masjid Istiqlal dekat
Bandaraya Jakarta yang punya besar tu, semayang Masjid Putrajaya sama je. Sama je semayang dia. Pahala sama. Tapi semayang dekat Masjidil Haram berbeza. Semayang dekat Masjid Nabawi berbeza. Baik, jadi ala kulli hal, yang tu kita dah jelas. Dan bagi tuan-tuan yang dah belajar dalam program Nak Baki Salat, tuan-tuan dah faham. Hidup kita ni bukan nak cari pahala. Hidup kita ni bukan nak cari pahala. Dan benda tu kalau Tuhan bagi disebabkan anugerah. Bukan sebab kita usaha. Bukan sebab kita ikhtiar. Bukan sebab kita nak bersungguh-sungguh nak buat Tuhan bagi pahala. Tuan-tuan dah belajar tauhid yang betul kan? Allah Ta'ala tidak bergantung dengan akhlak. Allah Ta'ala tidak bergantung dengan kerana. Siapa lagi yang tak jelas isu ni? Cuba tulis di ruangan komen kalau nak dibantu. Jadi, saya bukan menafikan pahala tu. Pahala tu benda wujud dalam agama. Pahala tu benda yang dibahaskan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Cuma kalau tuan-tuan nak lebih jelas, cuba tulis kejap di ruangan komen. Agak-agak sampai bila hidup aku nak cari pahala? Kalau nak guna bahasa yang lebih indah, sampai bila tuan-tuan nak duduk pada level yang sama? Nampak perbezaan dia? Saya ulang balik. Bagi tuan-tuan nak cari pahala, saya kata salah ke? Tak pernah saya sebut salah cari pahala. Habis tu ustaz, kalau tak salah, kenapa dibincangkan? Saya tanya, sampai bila tuan-tuan nak berada pada level ibadat nak cari pahala? Supaya saya nak beri penerangan kepada tuan-tuan, ada lagi level-level yang lain. Sebagai contoh yang paling mudah, Ramadan yang sedang kita berada sekarang. Tuan-tuan belajar fiqih. Bila sebut puasa, terbahagi 3. Pertama, puasa orang awam. Kedua, puasa orang khawas. Ketiga, puasa khawasul khawas. Apa dia puasa orang awam? Semata-mata menahan diri dari lapar dan dahaga. Itu je level dia. Yang Nabi sebut dalam hadis, kam min sha'im. Berapa banyak daripada orang yang berpuasa tak dapat apa-apa illal ju' wal atash, melainkan lapar dan dahaga. Nabi sebut jelas lah ni. Maknanya ada level ni. Dia duduk level yang pertama, dia puasa bulan Ramadan, dia tak jaga mata, tak jaga lidah, jaga perut sahaja. Tu yang Nabi kata, kam, berapa ramai orang yang berpuasa pada bulan Ramadan tak dapat apa-apa. Yelek porcik unggawak, melainkan lapar dan dahaga. Maknanya itu level puasa tahap yang pertama. Puasa orang awam. Sama juga soalannya, sampai bila kalian nak duduk pada level yang pertama? Tak pernah terfikir ke cara nak upgrade? Lupa tuan-tuan tak ada guru. Tuan-tuan tak ada mentor yang boleh guide tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan tak faham. Okey. Tak apa, hamba bantu insya-Allah. Yang kedua, puasa orang khawas. Macam mana puasa orang khawas? Dia meninggalkan lapar dan dahaga serta menjaga anggota yang 7. Dia jaga mata, dia jaga lidah, dia jaga telinga, dia jaga tangan, jaga kaki dan sebagainya. Anggota yang 7. Maka orang ini mula dia upgrade. Sama tak macam ibadat tadi? Selama ni ibadat nak pahala, salah ke? Tak, itu level orang awam. Sampai bila nak duduk pada level dan martabat orang awam? Tak nak naik sikit ke? Samalah puasa, naiklah sikit, belajar jaga mata. 2. Daripada level orang awam, puasa tu mula beri kesan. Dan puasa tu mula menjadikan dia la'allakum tattaqun. Yang Tuhan sebut tu, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tu dia. Kesan martabat yang akan diberikan. Tattaqun. Level yang ketiga, iaitu puasa martabat para nabi. Dia jaga perut dari lapar dan dahaga. Dia jaga anggota yang 7. Dan dia jaga hati dia, tuan-tuan. Dia jaga hati dia. Para nabi ni, kalau terdetik je, saat lagi berbuka makan apa, habis rosak puasa dia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kenapa ustaz rosak puasa dia? Sebab para nabi itu kan telah dijanjikan bagi mereka itu rezeki. Bukan saja nabi, kita pun tuan-tuan dijanjikan bagi kita rezeki. Cuma keyakinan para nabi itu lebih hebat.
Sebab mereka ditadbir sendiri, ditarbiah sendiri oleh Allah Jalla wa'ala bersama utusannya Jibril alaihi salam. Itu guru bagi para nabi. Jadi maknanya keyakinan mereka lebih kuat. Sebab tu para nabi terlintas je, hari ni aku nak makan apa, habis rosak puasa dia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, samalah macam ibadat tadi. Tak perlu kita sembang masalah pahala. Kalau tuan-tuan tak jelas lagi, insya-Allah hari Sabtu Ahad ni saya akan lebih jelaskan lagi. Sebab ini beginning, permulaan yang paling penting. Kalau tuan-tuan nak cemerlang dalam ibadat solat, kalau tuan-tuan nak cemerlang dalam ibadat yang kalian lakukan ni, beginning, permulaan dia. Jadi apakah benteng yang pertama yang perlu ada pada hidupnya kita tuan-tuan? Bagi tuan-tuan yang ada pada sesi live pada pagi ni, bagi tuan-tuan yang masih lagi tak buat, azam untuk buat, iaitu al-masjidu hisnun. Jadikan hidup kita sentiasa lekat dengan masjid, lekat dengan surau, lekat dengan masjid, lekat dengan surau. Itulah benteng kita tuan-tuan. Lebih-lebih lagi kita berada pada akhir zaman ni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jelas? Itu yang pertama. Ustaz, kalau orang perempuan macam mana Ustaz? Ditanya juga. Orang perempuan macam mana? Boleh ke pergi masjid? Boleh ke pergi surau? Boleh. Kalau dijauhi daripada fitnah, dapat izin suami, ahlan bik. Ahlan. Supaya apa? Nak menjadikan diri kita terlekat dengan perkara yang dijadikan syiar sebagai syiar oleh Allah Subhanahu wa taala, itu musalla, masjid, surau dan sebagainya. Itu yang pertama. Baik, satu. Yang kedua, tulis di ruangan komen. Apakah benteng yang kedua tuan-tuan yang perlu kita buat? Tak dapat buat yang pertama, Ustaz, saya ni susah lah nak pergi ke masjid, anak-anak kecil lagi nak tinggal. Okey, ada benteng yang kedua. Ingat tuan-tuan, Ramadan walaupun syaitan dipenjara, tetapi dalam diri kalian dan dalam diri saya masih lagi ada syaitan. Siapa namanya? Qarin. Qarin ni akan menguasai nafsu. Sebelum dia menguasai dengan sebenarnya, biar kita buat benteng dulu. Buat benteng. Apakah benteng yang kedua? Tulis. Wa zikrullahi hisnun. Berzikir kepada Allah Ta'ala itu hisnun. Allahu Akbar. Benteng. Berzikir kepada Allah tu benteng. Hari ni kita spot check diri kita tuan-tuan dalam hashtag Santapan Rohani. Bila sebut zikir kepada Allah, agak-agak berapa jumlah zikir yang kita boleh buat sehari semalam? Belum lagi hamba nak bahas zikir zahir, zikir batin. Belum lagi. Kita sembang dulu secara layer yang pertama. Kita sembang dulu dengan cara level yang pertama tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan cara ini tuan-tuan lebih dekat dan lebih faham. Nanti kalau ada rezeki dalam program interaktif Cinta Solat, baru kalian lebih jelas. Oh, patutlah selama ni zikir aku buat tak beri kesan. Ustaz, selama ni saya berzikir Ustaz, tapi tak rasa dipagari pun, tak rasa dibenteng pun. Sebab kalian berzikir semata-mata di lidah, tapi tak zikir di hati, tak buat pagar dekat hati. Tu level lain. Tapi kita cerita level yang pertama dulu, agar hari ni kalian dan hamba boleh muhasabah. Baik. Bila sebut zikir tuan-tuan, zikir ni dia ada minimum dia ada jumlah dia. Bukanlah jumlah itu sebagai tujuan, tapi jumlah itu sebagai sakatan. Saya ulang balik. Zikir ni ada jumlah dia. Dan bukanlah zikir jumlah itu sebagai tujuan, tapi sebagai suatu had yang nak memastikan kita lulus ke tidak. Contoh, kalau di sekolah dulu, kan bila mana kita ambil periksa, cikgu bagi tahu kalau D gagal, kalau C bolehlah cukup-cukup makan, B itu baiklah, A itu lebih baiklah, kan? Dan berapakah grade yang nak menyatakan kita tu dapat pangkat D? Maka dikatanya contoh, kalau 100% tu 30/100 contoh, ataupun 40/100. 40 tu kira D, kurang 40 tu gagal, E dan sebagainya. Masalah. Maknanya bukanlah nombor itu menjadi satu kewajiban bagi kita untuk stres, tapi itulah satu nilai yang perlu kita faham dalam nak memahami suatu kemajuan yang kita nak capai.
Jadi hari ni tanya diri kita, bila sebut zikir la ilaha illallah, dah, hamba tak nak sembang lu buat zikir lain. Supaya bila kita bawa satu zikir yang dipopularkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, diajar sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dengar hadis Nabi, fa'lam afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebelum nak sembang zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dah, zikir Allah Allah dan sebagainya, yang tu jauh lagi. Kita back to basic. Bak kata orang Jawa, back to basic is very powerful. Baik. Banyak mana tuan-tuan kalian berzikir la ilaha illallah sehari semalam? Banyak mana? Cuba buat sekejap pengakuan di ruangan komen. Satu pengakuan yang tak rugi pun tuan-tuan buat. Mudah-mudahan boleh membantu diri tuan-tuan untuk sedar. Kata Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, dah, kalam ni biasa dah hamba dengar, tapi Habib Ali pun menyatakan jawapan yang sama. Jadi tepatlah benda tu. Bila kita dengar daripada Abu Ya Amran Wali, hamba dengar daripada Tok Syekh Fakir Dak waktu belajar di Fatoni, dah. Lepas tu para habaib pun banyak berpegang dengan kaedah ini, bermakna benda tu tahqiq. Tuan-tuan, bagi orang awam, bila sebut zikir ni sehari semalam la ilaha illallah 400 minimum. Itu had dia. Kalau tuan-tuan tak lepas had 400 sehari semalam, gagal. D 400 tu baru D, cukup-cukup makan. Untuk orang awam ni boleh lulus lah. Selawat Nabi, kata Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, 300 sehari semalam. 300 hari semalam. Maknanya, kalau tak cukup nombor ni, tuan-tuan tak usah sembang lah bab zikrullah. Jadi, kita jelas. Supaya nombor ni jelas membantu kita, tuan-tuan. Dah? Sebab tu cerita bab numbers ni, kalau belajar agama betul-betul, Allah Ta'ala ni dekat sangat dengan numbers. Dekat sangat dengan numbers. Allah Ta'ala mencipta alam fi sittati ayyam pada 6 hari. Dia buat syurga 8 pintu. Neraka 7 pintu. Langit 7 lapis. Bumi 7 lapis. Bermakna Allah Ta'ala ajar kita dengan numbers. Jelas ke jelas. Nabi pun mengajar kepada kita zikir subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Tasbihnya berapa? 10 kali. Allahumma ajirna minan nar berapa? Numbers ni satu benda yang sepatutnya bukan kita jadikan sebagai sandaran, tetapi satu benda penguat kita. Of course lah, kalau datang dari Nabi, benda tu lebih tahqiq. Benda tu lebih tahqiq. Maknanya, kalau cerita bab zikir, yang paling basic, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah oleh kamu seafdal zikir yang perlu ada pada hidup kamu, iaitu zikir la ilaha illallah. Saya baru nampak seorang update yang dia kata tak cukup. Yang lain, tuan-tuan, pengakuan tuan-tuan pada pagi ni tak merugikan sesiapa. Dah? Tapi, tuan-tuan percayalah, bila mana kalian berada pada circle, dan bila mana orang lain baca komen daripada tuan-tuan, ya Allah, aku doakan dia, ya Allah, bantu dia, ya Allah. Dah? Aku syukur, ya Allah, sehari semalam selawat Nabi 1000 dah. Bagus. Aku syukur, ya Allah, sehari semalam la ilallah 1000 dah. Bila kita baca komen kawan-kawan, ya Allah, ada yang tak cukup lagi, ya Allah, bantu dia, ya Allah. Doa daripada circle ni hebat. Doa daripada kawan-kawan ni hebat, tuan-tuan. Dah? Sebab tu nanti dalam program nak bagi solat, kita akan jelaskan benda ni. Macam mana doa pasti qabul. Allah, tuan-tuan, saya ada ilmu ni. Saya ada ilmu ni, Tuhan bagi pinjam. Dah? Dan bila-bila Tuhan nak tarik, boleh hak dia. Tengah Tuhan bagi ni, saya nak beri, tuan-tuan. Cuma ilmu khusus tempatnya khusus. Dah? Ilmu umum tempatnya umum. Kenapa di Raudah? Kenapa di Raudah? Dah? Tempat yang begitu akbar. Nabi SAW tak panggil semua sahabat untuk berzikir. Dah. Jelas. Sebab Nabi tahu prioriti. Mana sahabat yang boleh kita beri dulu, mana sahabat sabar dulu. Sabar. Dah? Bukan semua sahabat bila Nabi i'lankan berkenaan Islam, bukan semua sahabat masuk berbondong-bondong. Tidak. Ada yang beriman
Mula-mula Nabi menyebar ke Islam. Ada yang baru beriman sebulan, Islam berkembang. Ada yang baru beriman setahun. Maknanya Islam tu berkembang. Jadi Nabi tu bijak dalam perencanaan dia. Jadi hari ni kita semak. Dah? Cukup sehari semalam zikir la ilaha illallah 400 kali. Cukup selawat Nabi sehari semalam 300 kali. Kalau tak cukup, bermakna, ya Allah, aku ni gagal lagi ni. Gagal. Mengaku sekejap gagal. Sebab itu sekurang-kurang dah minimum. Dan pendapat ini berpandukan beberapa hadis-hadis daripada Nabi SAW. Ada rojokannya, ada dalilnya, dan ada kaitannya, dan juga ada yang dikatakan sanadnya. Supaya apa? Kita ihzar, berjaga-jaga. Dah berjaga-jaga. Jadi hari ni buat pengakuan. Tuan-tuan dah tahu dah, sertifikat dah keluar, sijil dah keluar. Yang pertama gagal dah. Ustaz tak mampulah dengan ujian hari ni COVID-19. Lepas tu pula dia risau saat lagi bila pergi nama tak ada. Dah tarawih pula, kalau surau tu boleh muat 100 orang, maka Jaiz beri kata 1/3 saja nak bagi jarak-jarak dan sebagainya. Bermakna hidup kita terlekat dengan masjid, surah dah kurang dah. Okey, pergi pula step yang kedua. Yang pertama pangkah. Yang kedua zikir. Dah cukup ke tidak selawat Nabi sehari 300, la ilallah tahlil 400. Kalau tak cukup, ya Allah, gagal lagi ni. Gagal lagi. Dah? Maka apakah keputusan result yang tuan-tuan dah tahu dah keluar ni? Keputusan dah keluar. Ya Allah, takut E ni. Sabar. Ada nombor 3. Dah? Kalau ada nombor 3 ni, mudah-mudahan dapat D pun tak apa dah. Buat masa ni. Buat masa sekarang ni dapat D pun mujur dah. Kalau yang ni pun tak ada tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tak ada dah, lepas E tu tak ada dah. Dah. Sebelum E tu pun tak ada dah tuan-tuan. Yang ketiga apa dia? Perkara yang menjadi benteng kita daripada serangan syaitan, qarin dan sebagainya. Dah. Sebelum kita nak pergi yang ketiga tu, zikrullah, menyebut asma Allah juga menjadi pembenteng pertahanan, terutama dengan membaca isti'azah dan hauqalah, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dia kata banyakkan baca ni, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan, cerita la haula wala ni, pengalaman saya lah buat program nak baki solat. Rupa-rupanya ramai yang tak tahu makna yang tepat. Maksud saya ialah, sebab itulah bila kalian baca la haula wala, bukan saja kalian tak faham, bukan saja benda tu tak meresap, bukan saja bacaan tu tak berjaya kalian menginspirasikan ia pada kehidupan. Tuan-tuan, jawapannya bacaan tu gagal. Punca yang pertama saja, sebab kalian tak tahu makna yang sebenar dalam penulisan la haula wala quwwata illa billah. Tak payah mengaku, tak payah tulis di ruang komen, tak payah mengaku bab ni tuan-tuan. Sebab pengalaman saya cukup telah memberi faham kepada saya untuk bantu masyarakat. Dah. Sebab tu siapa nak dibantu, nanti dalam program Sabtu Ahad ni, dalam program nak baki solat, saya akan cemerlangkan lagi tuan-tuan. Sebab sekarang ni tak boleh kena ada whiteboard. Kita ada whiteboard, kita terangkan macam mana la haula wala makna yang sebenar. Barulah kalian faham macam mana benda tu dia bantu kehidupan. Jelas ke jelas? Dah. Barulah kalian faham macam mana benda tu boleh meresap pada diri dan keadaan sekalian. Kalian jelas ni? Baik, habis. Itu perkara yang kedua. Barulah zikir tu sedap. Dan yang ketiga, akhir sekali, tulis apakah benteng yang perlu kita buat. Dah. Jadi pagar ada 3. Kalau kita boleh buat 3-3, simin. Buat 1-2 daripada 3, sekurang-kurangnya apa tu? Yang jaring tu. Dah. Jaring lah. Jaring. Kalau tak dapat buat, dapat kayu pun tak apa dah. Tulis yang nombor 3. Wa qira'atul Qur'ani hisnun. Membaca Al-Quran itu juga merupakan pagar, benteng kita dalam kehidupan. Membaca Al-Quran juga benteng, terutama membaca ayatul kursi. Jangan tinggal sekurang-kurangnya ayatul kursi. Sebagaimana yang telah nyata kempuhannya dan kemujarabannya. Dah?
Jadi maknanya sekurang-kurangnya Ayatul Kursi baca sehari. Tapi tak salah sikit sangat. Imamuna Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, selain daripada Ramadan, sehari khatam sekali. Pada bulan Ramadan, sehari khatam 2 kali. Sehari khatam dua kali. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hebatnya bulan Ramadan bila mana dikaitkan dengan Al-Quran. Jadi, bacalah Al-Quran walaupun sikit. Tahniah saya ucapkan bagi tuan-tuan yang terus. Jadi, bermakna, kalau ada yang ni, syukur. Syukur sekejap. Sekurang-kurangnya, ada satu benting dalam kehidupannya kita untuk menjaga daripada godaan syaitan, tipu daya syaitan, helah syaitan dalam nak merosakkan hidupnya kita, dijauhkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ingat tuan-tuan, 1 daripada 3 tak sama dengan 3/3. Itu sahaja. 1/3 tak sama dengan 3/3. Kalau dapat buat 1/3, bersyukur buat masa ni. Namun ada pada hati itu perasaan, ya Allah, aku nak upgrade. Yang nombor 2 pun aku nak buat. Nombor 3 pun aku nak buat. Untuk apa? Bagaimana untuk aku pastikan diri aku betul-betul dipelihara daripada gangguan, godaan syaitan dan sebagainya. Jelas ke jelas? Jadi mudah-mudahan dengan apa yang saya bincangkan pada hari ini, khas untuk diri saya sendiri, umum bagi tuan-tuan yang nak ambil manfaat dalam hashtag Santapan Rohani, supaya apa? Kita sedar bulan Ramadan, walaupun syaitan di penjara, qarin masih lagi ada. Siapa qarin ini? Anak murid syaitan yang berada pada tubuh kita, tuan-tuan. Kita bawa dia pagi, petang, siang, malam. Sebab itulah qarin ini menjadi peniup kepada nafsu kita untuk menyuruh manusia buat maksiat walaupun pada bulan Ramadan. Jadi buat benting. Apakah benting dia? Pertama, al-masjidu hisnun, lekat dengan masjid. Yang kedua, zikrullah. Tengok jumlah yang telah saya berikan. Kalau tak capai, gagal. Yang ketiga, Quran. Sebenarnya Quran pun tuan-tuan ada kriteria dia. Kalau kita baca, kalau kita kaji, kalau hamba tak silap lah, sekurang-kurangnya kena baca 40 ayat. Nak dikategorikan sebagai ahli Quran. Ataupun kalau tuan-tuan biasa dengar pendapat yang lain, siapa yang mengaji dengan Ustaz Uwais, yang belajar dengan Ustazah Aisyah Azdan, cuba tolong bagi pendapat. Tak silap saya lah, minimum kalau Quran ni sehari 40 ayat, barulah dikategorikan kalian sebagai ahlul Quran. Kalau kurang, la, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi mudah-mudahan dengan apa kita bincangkan, ya Allah, dengan keberkatan dan kemuliaannya Ramadan, Kau jadikan diri kami orang yang lekat dan dekat dengan masjid. Ya Allah, Kau jadikan lidah kami hidup dengan zikrullah, dan Kau jadikan lidah kami juga basah dengan bacaan Al-Quran, yang mudah-mudahan ketiga-tiga ini menjadi benting pada kehidupan, pagar dalam perjalanan, dan penguat dalam cabaran kita untuk bukan saja mencipta kebaikan, tetapi mudah-mudahan kita nak melahirkan rasa cinta dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Junati Yusuf kata 100 ayat boleh diterima juga. Jelas? Okey. Jadi ma'assalamah wa liqa. Sehingga bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang. Yang rindu dengan saya, insya-Allah Sabtu Ahad ni kita akan belajar lebih lama, tuan-tuan. Dan insya-Allah ada lagi ilmu-ilmu yang baru yang saya nak share dengan tuan-tuan pada program Nak Baki Solat yang akan berlangsung Sabtu dengan Ahad ni. Cuma seperti biasa, Ramadan ni special sikit. Kalau selain Ramadan, kita akan belajar pagi sampai ke petang. Tapi Ramadan ni saya nak buat pagi sampai tengah hari sahaja. Tapi lepas tu ada homework kalian kena buat, supaya saya nak pastikan benda ni betul-betul memberi kesan pada kehidupan, sebagaimana ya Allah telah permudahkan pada program-program yang lalu. InsyaAllah saya rindu nak berjumpa dengan tuan-tuan. Ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa liqa.